Belakangan ini dapat kita lihat semakin ramai rakyat Malaysia yang terjejas akibat daripada penularan wabak COVID-19 terutamanya dari segi kewangan. Namun Malaysia sememangnya terdiri daripada masyarakat yang prihatin, jadi terdapat pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh semua pihak tidak kiralah daripada golongan atasan hingga ke individu itu sendiri. Terkini, banyak inisiatif murni yang telah digerakkan oleh pelbagai pihak NGO dan juga rakyat yang prihatin dengan mewujudkan gerobok rezeki atau dikenali sebagai food bank. Di sini pelbagai barangan keperluan asas diletakkan secara percuma bertujuan membantu golongan yang terputus bekalan makanan. Banyak individu, pusat ibadah dan syarikat sudah mula menjalankan inisiatif ini dan kini ia boleh didapati di pelbagai tempat antaranya di masjid, surau-surau, stesen minyak, pasaraya, kawasan perumahan dan banyak lagi. Inisiatif food bank ini juga turut dilakukan di institusi pengajian tinggi IPT sejak tahun lalu dan dikenali sebagai food bank siswa bagi membantu mahasiswa yang kurang berkemampuan. Pelaksanaan inisiatif ini bukan sahaja dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan, malah dapat juga membantu industri peruncitan yang terkesan. Justru dapat kita lihat masih ramai rakyat Malaysia yang prihatin dan turut sama membantu golongan yang terkesan dan diharapkan inisiatif yang dilakukan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban dan rasa gusar bagi mereka yang terjejas. Itu dia laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Ain. Itulah wajah Ain kalau yang kita selalu sebut nama kan. Tapi tak nampak siapa orangnya. Itulah individu di sebalik laporan-laporan yang kita kongsikan di Wanita hari ini. Dan hari ini kita nak berkongsi tentang topik gerobok rezeki ini. Seperti yang telah pun kami kongsikan dari awal tadi. Ramai sebenarnya rakyat di Malaysia ini yang cukup prihatin tentang apa yang berlaku di keadaan sekeliling kita. Dan hari ini Fahrin, kita nak kongsikan topik ini dengan 3 individu yang berbeza latar belakangnya. Kita bersama dengan Puan Ramlah Jaiz, iaitu pengasas gerobok rezeki Cik Melah. Apa khabar Cik Melah? Alhamdulillah, khabar baik semua. Okey, itu Cik Melah dan kita terus dengan geng tabung RM1. Menarik ni kita nak tahu kisahnya. Nur Faradia Fuad Goh. Apa khabar Farah? Boleh saya panggil Farah ke? Boleh. Okey, Farah. Dan itu dia seorang jejaka di sana, Muhammad Arif Hakim Hariri, pengerusi Belia Masjid Perlis. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini dalam Wanita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Okey. Kita dah pernah bersama dengan mereka ketiga-tiganya. Bagi kita berdua, Farin, mungkin kita dah tahu sedikit latar belakangnya sebab kita dah baca. Tapi kita nak kongsikan dahulu dengan Cik Melah kita yang ada penceritaan yang menarik di sebalik konsep gerobok rezeki Cik Melah ni. Kalau boleh dikongsikan Cik Melah. Gerobok rezeki ni pada saya bukanlah sekadar kita bersedekah dan juga bukan sekadar untuk memberi bantuan. Ianya lebih kepada daripada itu semua. Pada saya ianya lebih kepada mendidik komuniti. Mendidik komuniti untuk berkongsi rezeki dengan semua orang. Dengan komuniti supaya supaya jiran-jiran sekeliling kita lebih cakna kepada orang lain, bukan pada diri kita saja. Okey, Cik Melah. Cik Melah mungkin boleh kongsikan sikit bermulanya kisah gerobok Cik Melah ini beberapa tahun yang lalu apabila ada orang yang datang meminta bantuan, mengetuk pintu dan sebagainya. Kalau boleh dikongsikan secara... Di kawasan kejiranan kabarnya. Mula-mula cerita tu bila pandemik, yang seperti yang Puan cakap tadi, orang ketuk pintu pukul 11.30 malam, semata-mata nak pinjam beras dengan nak minta telur 2 biji sebab nak makan. Jadi saya macam, Allah, kalau dah sampai ke tahap sebegitu, maknanya mereka dah hilang, dah buang rasa malu mereka dah. Jadi bertitik tolak daripada situ, saya menggunakan duit gaji yang saya dapat. Masa pandemik saya work from home. Saya menggunakan duit saya dan saya buat paket-paket kecil-kecil lah masa tu sebab modal sendiri. Saya buat untuk satu family, saya bajet dalam 30 orang untuk basic beras, minyak, telur, gula. So bila ada beras, minyak, telur, kicap, anak-anak dah makan. Tak ada anak-anak yang akan tidur kelaparan masa tu. Masya Allah. Jadi daripada situ saya berazam nak meneruskan sampai bila-bila lah. Saya nak bantu ramai orang. Kabarnya memang daripada PKP 1 tempoh hari sehinggalah ke hari ini proses ini terus berjalan, terus membantu komuniti daripada PKP pertama sampai sekarang tak pernah berhenti lagi. Hampir 2 tahun. Masih berjalan.
Alhamdulillah. Okey, kita dah beralih pula kepada Farah ni. Nur Faradia, geng tabung RM1. Menarik dengarnya geng tabung RM1 ni. Saya ingat saya perlu nak masuk geng ni. Jadi boleh tak? Mungkin ramai nak masuk geng ni. Cuba Farah kongsikan bersama dengan kami. Okey, sebenarnya geng tabung RM1 ni actually kita dengan kawan-kawan kita masa PKP pertama kan terus tutup, semua orang tak sempat nak buat preparation. Jadi kita ada dengar ada yang ada masalah masalah untuk makanan and everything. Jadi kita kumpul dengan kawan-kawan, kita limit kita buka tabung ni, limit dia sebenarnya RM50 je. Sebab lepas RM50 kena kad kuning. Jadi, kenapa kita buat macam tu? Sebab kita nak kalau boleh biar ramai lagi boleh derma. Sebab kadang-kadang kita memanglah kalau kita ada duit kita nak berderma lebih, tapi kadang untuk orang yang ada dia nak derma tapi dia pun ada masalah sikit. Tapi kalau RM1 pun kita terima. Sebab tu kita panggil geng tabung RM1 and setiap kali projek kita panggil dia tong-tong. Maksudnya tong-tong makanan, share lah. tong-tong wifi. Jadi kita nak tapi kita akan buka sejam saja. Lepas sejam memang kita tutup. Sebab kita sebab kita lah contoh kita nak provide 20 family. Jadi ada peruntukan dia, ada jumlah dia, tapi kita akan invite dekat Facebook and then kita akan invite dekat WhatsApp juga. Tapi contoh kalau Cik Farin derma 50 kena kad kuning. So next time tak boleh derma lagi. Saya nanti saya bagi awak RM49. Apa kena juga. Dia RM1 je. Oh, RM1. Okey, faham. Dia kalau boleh ni sebab kita nak kalau boleh biar ramai. Betul. Tak apa, Farah. Farah, Farin boleh bagi RM50. Dia macam e-wallet top up. Tiap kali buka masukkan RM1 tolak. InsyaAllah. Okay. Alright. Kita nak tanya kepada adik Harif ni. Kalau kita dah dengarkan tentang gerobok rezeki Cik Melah tentang komuniti yang nak diberikan bantuan kepada penduduk-penduduk di sekitar kawasan tersebut. Bagi Faradia konsepnya berbeza. Tapi bagi Arif sendiri di usia 21 tahun ini macam manalah boleh tercetusnya idea untuk sama-sama membantu insan-insan yang memerlukan ni, Arif? Okey, baik. Untuk pihak kami pula, saya menjadikan Foodbank ni sebagai satu inspirasi sebab sebelum ni Foodbank ni pihak kami sebelum ni kan saya belajar dekat institusi. So saya ada wujudkan satu gerobok rezeki untuk mahasiswa dan mahasiswi untuk datang. So apabila saya sudah habis belajar, saya datang balik sini untuk jadi pengurusi. So saya praktikkan benda ni di Masjid Negeri Arau untuk buat food bank untuk orang ramai datang ambil. So orang ramai pun boleh datang ambil dan sumbang. So maksudnya macam jemaah-jemaah yang datang ke Masjid Negeri ni, mereka akan datanglah untuk ambil untuk orang-orang yang keperluan. Okey, tapi kalau kita cakap tentang memberi ni kan, mungkin berbalik kepada Cik Melah juga sendirilah. Kadang-kadang kita cakap tadi, bila kita cakap tentang kita memberi ni, kita kadang-kadang guna duit kita sendiri. Betul. Tapi ada orang yang turut sama membantu untuk disampaikan kepada orang lain. Sebagai penerima ni, bagaimana penerima ni? Ada pada peringkat awal, ada orang yang dia tak kisah, dia memang boleh pergi ketuk pintu rumah orang. Betul. Tapi ada orang yang dia duduk dalam rumah dan dia malu dan dia segan. Bagaimana cara untuk Cik Melah bantu golongan yang macam ni, yang mungkin dia sebelum ni orang yang berkemampuan, tapi dalam keadaan sekarang dia terkesan. Nak minta tolong pun malu Saya ada wakil-wakil daripada gerobok Cik Melah sendiri. Macam contoh dia baru ni kita ada kibar bendera putih kan. So wakil-wakil saya ni akan WhatsApp dekat saya. Okey, dekat sini. Kebanyakan dia ni memang malu. Bila mereka betul-betul susah, dia orang malu nak bercakap. Malu nak meminta. Bila dibagi beras sekampit pun tak apa, dah cukup. Bayangkan kalau anak 6 orang, beras 5 kilo hanya bertahan berapa hari saja. Betul. Ibarat bila kita bagi tu, dia orang macam betul-betul, ya Allah, cakap dengan saya tak apa puan, tak apa. Kami boleh lagi cari tempat lain. Saya kata tak apa. Memang ada hak awak dekat gerobok saya. Memang ada untuk saya bagi dekat orang. Lepas saya dapat kerjasama yang bagus daripada pihak zakat, daripada pihak JKP apa semua dekat kawasan komuniti saya. Mostly daripada pihak-pihak ketua kampung. Kami bekerjasama. Daripada situ saya dapat mengenal pasti mana yang kita perlu bantu terlebih dahulu. Golongan sasar lah ya. Ya, saya ada rekod saya untuk yang perlu diutamakan. Mana ada sistem lah dalam gerobok rezeki Cik Melah ni sebenarnya ni. Okey.
Saya ada sistem dan ada rekod saya. Baik. Okey. Farah, kabarnya juga Farah itu bermula daripada bantuan makanan dan sebagainya, tapi ada lagi juga yang menarik tentang bantuan-bantuan lain yang dilakukan oleh geng tabung RM1 ni. Mungkin boleh ceritakan dengan kita. Okey, antara kita buat makan macam food bank tu, kita buat juga tontong kubur untuk bantu family yang ada masalah pembayaran. Kita tolong juga wifi sebab sekarang PDPR kan, tak semua family, tak semua madrasah atau rumah anak yatim yang mempunyai internet yang cukup. Jadi Betul. kita tontong juga, kita tontong beg sekolah, kita tontong juga duit raya sebab tahun ni PKP memang dia kacau pendapatan semua family. Jadi kita ada tontong juga. Tapi macam itulah cakap, kita juga tak terhad pada Lembah Kelang. Kita ada Tolong Melaka, kita ada geng juga kat Kedah, kita ada geng juga kat Kelantan dan juga Johor. Tak terhad Kelang saja. Saya angkat tangan nak tanya soalan. Macam cikgu. Sila Fiza. Boleh. Mesti soalan menarik ni. Farah, saya nak tanya, kalau macam Cik Melah tadi, dia tahu penduduk kawasan di sekitar perumahan tu. Tapi macam Farah sendiri, macam mana Farah nak sampaikan sumbangan ni? Macam mana tahu golongan-golongan Kepada ini memerlukan wifi, memerlukan duit raya, baju sekolah? Macam mana dipilih tu? Okay. Biasanya paling senang sebenarnya media sosial lah, Facebook atau IG. Atau juga kawan-kawan. Yang sekeliling, ada yang taman atau kita kenal, dia ada family dia tengah ada masalah kewangan, jadi kita bantu. Jadi kita kumpul dan kita akan kira berapa bajet, lepas tu kita akan buka. Okey, hari ni tong wifi akan buka dalam masa setengah jam atau dalam masa 1 jam. Jadi tapi biasanya tak sampai 1 jam pun kita akan dapat kita punya expectation, kita punya bajet tu. Dah capai KPI Dah capai KPI? Alhamdulillah kami mempunyai satu bestnya rakyat Malaysia ni, walaupun kita susah tapi kita punya rakyat, tak kira bangsa, memang diorang akan cuba bantu. Tak kisahlah India ke Cina ke Melayu ke, semua diorang akan cuba bantu balik orang-orang yang terkesan. Sebenarnya Fiza terpaksa memperincikan, terpaksa tanya kepada Farah tadi, kenapa saya takut nanti ada adik-adik nak beli top up pun nak cari awak nanti Kang. Okey. Kita balik pada adik Arif lah. Okey Arif, bercakap tentang masjid ini, adakah rakan muda masjid ni sendiri untuk Arif kan, adakah tabung itu tabung yang berbeza dengan tabung masjid ataupun ada satu program yang berbeza untuk gerobok rezeki ataupun bantuan seperti ini? Ya, untuk yang macam tabung tu ada perbezaan dari sini. Kami akan gunakan kami akan buat satu poster. Kami akan minta sumbangan daripada orang ramai. Kami menggunakan tabung kami sendirilah maksudnya. Lepas tu macam sebelum-sebelum ni pun ada juga projek macam untuk di bulan Ramadan, kami bantu golongan-golongan yang susah, saudara baru apa semua tu. So memang berbeza sikit lah daripada tabung apa semua tu. Kami kumpul wang daripada orang ramai apa semua. Arif, dari segi sambutannya pula macam mana bila dah buat poster tu, sambutan? Sebab tadi Farah ada cakap rakyat Malaysia ni sememangnya prihatin, bermurah hati dan sebagainya kan. Dari sudut Arif sendiri, di pihak Arif, bagaimana sambutan orang sekeliling untuk sama-sama membantu mereka yang memerlukan ini? Alhamdulillah dengan kuasa viral kan, kita kata kuasa viral sosial media. So dengan poster yang kita blast dekat Facebook apa semua sosial media tu mendapat sambutan lah, reach yang ramai apa semua. Macam ahli-ahli pun pakat share ke grup-grup WhatsApp apa semua kan. So macam tu lah. Okey. Kita nak tanya juga kepada ketiga-tiganya lah. Betul. Kalau kita bercakap dalam situasi sekarang ini, kalau kita lihat sememangnya gerobok rezeki ini ada di mana-mana dalam keadaan sekarang ini ketika pandemik. Tetapi ini juga nak kita kongsikan kepada penonton kita bahawa mereka yang susah ini bukan bermusim. Yang mana mereka ini juga memerlukan bantuan bertahun-tahun, sepanjang tahun bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Macam Cik Melah sendiri, adakah inisiatif ini yang dimulakan daripada waktu pandemik yang lalu akan diteruskan sampai bila-bila ataupun memang ia juga bermusim yang dilakukan dalam tempoh pandemik ini sahaja, Cik Melah?
Oh tidak, bila saya ambil benda ni serius, saya siap menyewa satu tempat untuk saya buat robot ni secara lebih organize. Sebab pada zaman ini apa yang kita kena buat adalah kita tak perlu tunjuk kuat, tapi kita kena buat. Kita kena buat supaya ramai orang yang boleh kita bantu dan ramai orang boleh ambil benda positif ni daripada kita. So sekarang pun saya tengok dekat tempat saya ada lagi 2-3 yang dah buat dan saya bangga sebenarnya bila benda-benda positif macam ni dah ramai orang ikut dan saya berharap sangat benda ni janganlah bermusim. Perut yang kelaparan ni dia tak ada musim. Dia sentiasa bila susah ke saya tak nak benda ni jadi macam bila hari raya orang nampak anak yatim tapi bila tak hari raya orang tak nampak anak yatim kan. Jadi saya nak robot rezeki ni pun berterusan, bantuan secara berterusan bukan sebab pandemik sahaja. Baik. Sebelum pandemik pun ramai juga orang susah. Betul. Okey, mungkin soalan menarik Farah, di mana saya rasa anda dah berjaya menarik minat ramai orang di luar sana untuk bersama-sama dengan anda untuk usaha murni ni, geng tabung RM1 ni. Jadi apa yang pesanan akhir boleh diberikan kepada para penonton? Mungkin ada yang nak bersama dengan anda. Ya, nak join sekali. Okey, malangnya actually kita tak buka kepada orang ramai. Kita buka orang yang kita kenal sebab benda ni bila melibatkan duit, kita kena dengan orang yang kenal, yang percaya. Jadi sebab tu kita buka pun kita buka limit. Kita tak buka sampai sebab kalau kadang bila kita nak derma kadang paling rendah is RM10. Tapi pada kami RM1. Sikit pun okey. Nak bagi 10% boleh, 5% pun boleh. Jadi sebab tu kami sebenarnya lebih kepada antara kenalan. Tapi jika ada di antara luar sana nak mulakan, kita sendiri kalau kata kita beli barang atau kita beli kuih, cuba dengan tak payah ambil baki. Means kita tolong kakak tu. Kita tolong siapa saja yang berniaga burger ke kan. Katalah burger tu RM3.5. Kita bagi RM4. Kita tolong dia 50%. 50% pada kita kecil. Tapi betul. Pada dia akan sebab saya pernah pengalaman saya tahun lepas saya bagi barangan. Saya pun juga antara terlibat runner untuk hantar barang bantuan. Sekumpulan warga asing. Dia kilang dia kena tutup, jadi diorang gaji hari. Jadi bila diorang dapat makanan tu, diorang kata, "Kak, saya tinggal 3 biji telur." Saya bawa 30 yang telur 30 tu. Dia punya berdoa dia siap tanya saya, "Kak, dah kahwin belum?" Saya kata belum kahwin. "Kak, saya doakan akak bertemu jodoh yang baik." Dia punya doa tu rasa macam astagfirullahalazim. Saya bukan orang baik tapi orang doakan tu saya macam ya Allah, terima kasih. Amin. Semoga bertemu dengan jodoh yang baik, Farah. Amin. Dan di penghujung perbincangan kita ini, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan juga oleh Arif tentang bagaimana sebenarnya Arif nak boleh menggalakkan anak-anak muda ini untuk turut sama memberi semula kepada masyarakat dengan membantu setakat yang kita mampu. Silakan Arif. Okay, baik. Macam saya daripada belia masjid. So maksudnya bukan saja golongan yang bukan belia boleh bagi bantuan atau membuat projek yang macam sebegini food bank semua. Golongan belia pun mampu juga untuk membuat projek seperti food bank ni sebab dia cuma mahu tak mahu je maksudnya. So maksudnya kita kumpul duit buat semangat bagi semangat semua, wujudkan satu tempat. So kita boleh wawarkan kepada orang ramai bahawa kita ada buat sumbangan kepada golongan yang memerlukan. So golongan yang memerlukan tu dapat datanglah ke tempat yang kita buat sumbangan tu. Okey. Baik, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tetamu-tamu kita, Puan Ramla, Cik Nur Faradia dan juga Muhammad Arif kerana berkongsi dengan kita mengenai topik kita hari ini iaitu gerobok rezeki. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dan Farid, saya kira inisiatif yang dikongsikan oleh mereka ini membuka mata dan juga minda kita yang sebenarnya ada pelbagai cara untuk kita membantu mereka yang memerlukan. Kita mulakan dengan yang terdekat dahulu, ahli keluarga kita, kemudian jiran-jiran kita dan juga sahabat-sahabat kita sebelum kita mungkin boleh melihat kepada orang yang lebih jauh daripada kita. Itu yang terbaik sekali yang boleh kita lakukan. Peranan media sosial ni juga banyak membantu.